Terdapat satu tanggapan yang salah terhadap simpanan emas dalam kalangan masyarakat kita di luar sana, iaitu simpanan emas mempunyai modal yang besar. Itu adalah salah satu tanggapan yang salah ataupun persepsi yang salah terhadap simpanan emas. Sebenarnya tuan dan puan, simpanan emas ini tidak memerlukan satu modal yang besar pun. Kalau kita ambil daripada contoh di public gold, simpanan emas hanyalah serendah RM100. Kalau kita ada dibandingkan aset emas dengan aset-aset lain seperti rumah ataupun kereta sebagai contoh, kalau kita nak membeli rumah ataupun kereta, prosesnya agak rumit, memerlukan dokumen-dokumen sokongan seperti slip gaji, penyata pendapatan tahunan, penyata bank statement bulanan dan pelbagai jenis lagi dokumen-dokumen yang perlu kita sediakan. Sebagai contoh juga, kalau kita ambil aset rumah ataupun hartanah, lagi yang memerlukan kita adalah berkaitan dengan guaman, kos guaman. Kita memerlukan perlu membayar kos guaman untuk membeli sebidang seunit rumah ataupun sebidang tanah. Kalau berbalik kepada simpanan emas, sebenarnya kan simpanan emas ini tidak memerlukan semua dokumen-dokumen itu. Malahnya prosesnya adalah lebih mudah jika nak dibandingkan dengan aset-aset rumah, hartanah dan juga kereta. Di public gold, simpanan emas hanyalah serendah RM100. Sebagai contohlah, kalau kita mengambil item untuk 1 kilogram, 1 kilogram yang mana harganya sekitar RM300,000 bersamaan dengan 1 unit rumah ataupun kondominium. Kalaulah kita nak membeli rumah ataupun kondominium tersebut dengan harga RM300,000, kita terpaksa menyediakan banyak dokumen. Seperti yang saya nyatakan tadi, malahan kebarangkalian untuk lulus ataupun approve kita punya permohonan itu adalah tinggi. Itu bergantung juga kepada kredit dan juga kita punya kekuatan pendapatan yang kita ada. Tetapi kalau kita nak dibandingkan dengan emas, sebagai contoh, kita ambil 1 kilogram yang berharga sekitar RM300,000 itu, sebenarnya kita tidak memerlukan langsung dokumen-dokumen itu. Sebab emas adalah kita menggunakan duit yang kita ada. So kita boleh, kalau kita ada cash yang banyak ataupun satu cash, kita boleh beli terus secara terus, melalui kaedah override purchase, iaitu kita beli harga RM300,000 dan kita bayar RM300,000. Itu satu kaedah. Kaedah yang seterusnya adalah kaedah EPP, yang mana kita akan membuat pembayaran item tersebut untuk 10 bulan ataupun 6 bulan bergantung kepada pilihan kita. Jadi kita konsisten sahaja menyimpan setiap bulan selama 10 bulan. Ada satu lagi kaedah bagaimana kita nak dapatkan item RM300,000 harga yang bersamaan dengan seunit kondominium ataupun rumah teres, itu adalah melalui akaun emas gap. Itu adalah salah satu kaedah yang paling mudah, yang mana sesuai untuk semua golongan, sama ada student, anak yang seusia 1 hari, suri rumah yang tidak bekerja, malahan mereka-mereka yang tidak mempunyai slip gaji pun boleh memiliki aset 1 kilogram itu, melalui akaun emas gap, yang mana kita boleh menyimpan atau mengumpul emas sedikit demi sedikit serendah RM100 sahaja, ataupun mengikut kemampuan kita. Yang penting adalah konsisten. Apabila kita menyimpan di dalam akaun emas gap tu, tuan-tuan puan, sebenarnya kita telah mengumpulkan aset kita sedikit demi sedikit, mengikut kemampuan kita. Cuba bayangkan, boleh tak kalau kita nak membeli satu unit rumah ataupun kondominium, kita nak beli pintu dulu, kemudian kita nak beli tingkap satu, nak beli sikit-sikit, macam mana kita membeli emas? Sudah tentu tidak boleh. Sebab bila kita nak membeli aset rumah ataupun hartanah, kita mesti beli sekaligus. Sama ada melalui duit simpanan kita. Kalau kita orang yang kaya atau orang yang berduit, mungkinlah boleh kita membeli sekaligus macam melalui cash, ataupun kadang-kadang ada melalui pinjaman ataupun pembiayaan daripada institusi perbankan. Tetapi kalau kita untuk menyimpan ataupun membeli aset emas, kita tidak memerlukan pembiayaan. Malahan apa yang dikatakan, apa yang diajar oleh Maha Guru Emas, dia menyarankan bahawa jangan membuat sebarang pembiayaan ataupun pinjaman peribadi untuk membeli emas. Belilah emas menggunakan duit lebihan ataupun daripada duit pendapatan kita. Kata pakar kewangan, 10% daripada pendapatan kita perlu disimpan di dalam bentuk emas. Itu adalah cadangan.
Walau bagaimanapun, bergantung kepada individu. Kalau dia tak mampu untuk 10%, buatlah 5%. Ataupun juga tidak mampu seberat untuk 5% daripada pendapatan tersebut, buatlah minimum simpanan hanya 100. Yang penting adalah pertambahan gram-gram emas. Walaupun nampak sedikit, tetapi gram emas kita akan bertambah dan bertambah, dan yakinlah pada satu hari nanti 1 kilogram ataupun 1000 gram itu juga akan tercapai. Yang penting adalah konsisten. Okay? Dapat sesuatu dengan perkongsian hari ini. Kalau dapat, jom bersama saya menyimpan emas bersama Public Gold serendah RM100 di bawah bimbingan saya. Saya akan bimbing anda menyimpan emas dengan cara betul, mudah dan selamat daripada A to Z. Kepada yang dah bermula, tahniah saya ucapkan, konsisten dalam menyimpan. Jangan lihat pada harga, fokus pada pertambahan gram-gram emas. Assalamualaikum dan berjumpa lagi.